hayat ilmu. Ada Syekh sebut sini ilmu. Nanti kita ke-8 ilmu. Nampak? Sebab apa? Bila kita sebut kudrat iradat ilmu, maknanya dia panggil tadalli, dia pergi turun bawah. Patutnya dia kena apa? Dia kena ilmu iradat kudrat. Itu dia panggil taraki. Taraki apa? Angkat di atas. Sebab apa? Di antara kudrat iradat, mana kena ada dulu? Ilmu dulu. Dia ilmu baru dia tentu. Bila tentu baru dia buat. Tapi dalam kitab lain, dia buat dulu baru tentu baru tahu. Nampak ni? Kena pergi faham elok ni. Tak faham boleh tanya, boleh angkat tangan. Nak lawan pun boleh. Boleh angkat tangan. Tak apa, saya suka macam tu. Lawan boleh suka. Ustaz, dia pasal tak betul ni, tu saya lagi suka tu. Saya pasal tak kenal Ustaz lah, tu saya lagi seronok. Kita nak tumbuk dah. Tubuh pada dia begitu. Dia suka orang lawan dia. Dia tak mau senyap-senyap, dia tak mau. Dia tanya faham ke tak ni? Dia takut tak faham. Ni kena faham tadalli, taraki. Itu tunggu pada dia sebut hayat dulu ilmu. Kan ilmu tu sebab ni yang terhenti ni dia panggil sifat bagi sifat-sifat mani. Dalam i'rab, sudut posisi i'rab, sifat bagi sifat-sifat mani. Maknanya sifat-sifat ma'ani yang terhenti atas idrak. Idrak apa? Idrak ilmu sama basar. Tapi jaga no, dikehendaki dengan terhentinya kudrat iradat kalam ke atas sifat idrak ialah khusus dengan ilmu. Tulis. Khusus dengan ilmu saja. Sama basar tak perlu. Dengan ilmu saja. Ni kata kena faham betul-betul kita ni. Tubah kurah ni kalau tak belajar, jangan duk mengajar. Kalau kita mengajar orang tak belajar kitab ni tak apa. Kalau kita mengajar orang pernah mengaji, belajar kitab ni sakit. Minggu depan tak datang lah. Sakit. Yang terhenti atas idrak. Idrak tadi sama basar ilmu. Tapi maksud dengan idrak di sini khusus dengan ilmu. Maknanya kudrat iradat, dia nak kalam, Allah nak bercakap, Allah nak membuat, Allah nak menentu, mesti dengan ilmu. Tapi Allah nak buat, tak semesti dia kena lihat. Allah nak mencipta, tak semesti dia kena mendengar. Kita sebut Allah ni, dia mendengar, melihat ni sebab Allah sebut dalam Quran. Kalau Allah tak sebut Quran, tak ada kisah Tuhan tak melihat, tak mendengar pun. Kerana Allah ni memang bukan macam kita. Kalau kita kata kenapa Allah kita kena tahu Allah mesti melihat. Kenapa kita tak kata Allah mesti berkaki? Kenapa kita tak kata Allah mesti ada kepala? Sedangkan Tuhan tak berkepala, tak berkaki, tiba-tiba kita nak kata Tuhan kena mendengar. Tapi oleh kerana Allah sebut wahwas samiul basir, dia mendengar, melihat, kita kena kata. Tapi kalau Allah tak sebut, sebab tu dalam kitab-kitab mana dalil Tuhan ni mendengar, melihat, dia datang Al-Quran wahwas samiul basir, baru dia datang dalil akal. Sebab kalau kira logik, tak semestinya Allah kena mendengar dan melihat. Kalau kira akal, kenapa? Allah tak macam kita. Pokok pun bukan nanti melihat, mendengar, boleh hidup, dan pokok boleh bercakap walaupun tak ada kalam kat dia pun. Tapi oleh kerana Allah sebut itu kalam, itu sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Ulama sebut dengan dalil Quran. Baru dia datang dalil logik. Sebab Allah, Tuhan ni tak semesti dia kena bercakap. Tak semesti dia kena bercakap. Tapi lah Allah kata dia bercakap, jadi kita kena bubuh juga dia bercakap. Nampak? Itu. Inilah. Ini hikmah dalam kitab-kitab Jawi. Dia akan menyebut dalil Quran di samak, basar dan kalam. Acil awal saya pergi tengok mana-mana kitab pun, Faridah ke kitab Arab ke mana, bila datang samak dan basar, wa huwa samiul basir, kalam wa kalam Musa tengok. Bukan ulama tak erti dalil lain. Ada yang tak faham ni sebab tutup guru tu tak tahu dalil. Kan? Tutup guru tak tahu dalil tu yang bila datang hayat tak sebut. Bila datang sifat-sifat dia sebut. Bila samak basar dia sebut. Jangan tu. Tak tahu dalil. Sedap dia tak tahu dalil. Ulama tu tak tahu dalil. Ni kita kena faham. Kita faham ulama tu baru kita tak mencecah ulama tu.
kita tak faham langsung, kita jauh dia ilmu ulama-ulama dulu. Kalau Baqarah yang kita baca hari ni punya saya, ilmu yang cetek ni, kalau tak faham juga tu, kalau tak faham tu, apa lagi nak faham kata ulama dulu, lagi tinggi. Kalau Baqarah ni tak nak faham, tak boleh kita Arab lagi. Tapi sebenarnya kita Baqarah ni kalau dia Arab lah, kalau kita ni Arab, dia lah kitab paling payah sekali. Nak beritahu, jangan kita kata kitab Melayu ni kitab rendah. Aqidatun Najib itu sebenarnya kitab tauhid yang paling besar, tapi oleh kerana dia Jawi ya, kitab Arab ni yang besar tak apa. Kifayatul Awam senang ya. Kifayatul Awam ni kita boleh bahasa Arab kan, boleh baca gitu kan, sambil colek gigi boleh baca Kifayatul Awam tu. Fathul Majid Syarqawi di luar tu lah. Tak boleh colek gigi ya. Kalau di kampung boleh sambil isap kot daun. Boleh faham kalau hak mengaji Arab lah. Tapi Jawi ni payah. Saya sendiri bukan tanya Syarqawi Al-Hudi, Ad-Dusuki mana payah. Saya akan kata payah Baqarah ni. Baqarah ni dia senang, tapi dia payah. Senang ni bila kita baca begitu, dia senang lah, dia kan payah. Tapi bila kita nak pok satu-satu perkataan dia, payah. Dia payah selalu lah. Ni dia payah. Kalau saya baca tu yang terhenti atas idrak, senang saja. Saya duk bohong tuan-tuan sebenarnya. Sebenarnya ada benda yang saya kena cerita, saya tak cerita. Ni ada juga guru yang menipu anak murid. Guru yang tak hurai dia tipu anak murid dia. Kadang-kadang dia nak hurai macam dia sendiri tak tahu dia baca tu, dia sendiri tak tahu. Ni yang payah sekali. Ni yang terhenti atas idrak. Maksud idrak ni ialah khusus dengan sifat ilmu. Sebab tu apabila hayat dia mengesahkan ilmu, maka ilmu itu juga, ilmu tu pula mengesahkan bagi ada yang lain, mengesahkan yang lain. Lagu mana nak sahnya kudrat kalau tidak ada ilmu? Maka ilmu itu lazim bagi kudrah dan iradat dan kalam. Dan hayat itu syarat pada ilmu, dan ilmu itu syarat pada yang lain. Kena faham tak? Hayat itu dia mengesahkan ilmu. Hayat. Dan dia mengesahkan bagi sifat-sifat yang lain. Sifat hayat dia mengesahkan, Arab panggil musahihah, tapi Syekh sebut mengesah. Kerana kita Arab sifatun musahihatun, musahih. Baik. Sifat hayat dia mengesahkan bagi sifat ilmu dan mengesahkan bagi sifat yang lain. Dan ilmu itu dia lazim bagi kudrat dan iradat dan kalam. Bila ada ilmu, daripada ilmu tadilah datangnya iradat, bukan datang dulu ni. Daripada ilmu tu Allah menentu, daripada menentu itulah Allah mencipta. Jadi ilmu tu dia panggil lazim bagi kudrah, iradah dan kalam. Kan hayat ni syarat pada ilmu, dan ilmu tu syarat pada yang lain. Sebab tu dia panggil dalam kaedah, fama kana syartan fil lazim fa huwa syartun fil malzum. Bila suatu tadi dia menjadi syarat pada lazim, iaitu pada ilmu, maka bahwa syartun fil malzum, dia juga menjadi syarat pada malzum, iaitu kudrat, iradat, ilmu. Sama basar. Ini kaedah. Fama kana syartan fil lazim bahwa syartun fil malzum. Dia asalnya begini. Hayat tu dia menjadi syarat bagi ilmu. Sebab ilmu ni penentu segala-galanya. Kalau tak ada ilmu, tak ada iradat, tak ada kudrat. Ada pun sama ada bahasa kalam ni dengan sebab Quran sebut ya. Kalau Quran tak sebut, tak kisah. Tuhan nak cipta bukan nanti dia dengar, dia lihat. Sebab tu yang ulama fokus di sini ya. Di ilmu, kudrat, iradat. Kudrat, iradat, ilmu. Ini tiga ni. Dan Quran pun dah sebut ni. Allah dah sebut ilmu, kudrat, iradat, yuridu, yang lamu ni. Dan Quran tiga ni Allah sebut. Sama pasal tu situ. Dan sama pasal ni dia bukan syarat untuk Tuhan mencipta. Syarat nak jadi Tuhan tidak. Tapi oleh kerana Allah sebut, kita sebutlah.
Tapi tak nama Tuhan kalau dia tidak ada iradat, tidak ada kudrat, tidak ada ilmu. Bukan Tuhan nama dia. Hak ni kalau Quran tak sebut pun, ulama mesti kena sebut juga. Kalau Allah tak sebut, dia tadi ni kuasa, ulama sebut juga. Tuhan ada kudrat. Sebab apa? Pokok ni menjadi dalil Tuhan ada kudrat. Nampak? Tapi kalau Allah tak sebut dalam Quran, dia mendengar, melihat dan berkata-kata, ulama takkan boleh. Sebab tak semesti nama Tuhan dia mesti berkata-kata, mendengar dan melihat. Tapi oleh kerana Quran sebut je, ulama kena sebut. Lepas tu dia fokus di 3 ilmu tu disebab dia. Hayat ni sebenarnya betul-betul kita cakap lah. Dalam kitab Fathul Majid dia menyebut, hayat ni dia mengesahkan kita faham adanya ilmu. Dan ilmu tadilah mengesahkan adanya sifat-sifat yang lain. Yang lebih kita fokus ialah kudrat dan iradat. Jadi bila hayat ni dia menjadi syarat pada ilmu, yang mana ilmu juga menjadi syarat pada ada yang lain. Bila dia menjadi syarat pada lazim, dia juga syarat pada malzum. Ilmu ni lazim, kudrat, iradat, sama bahasa tu panggil malzum. Bila hayat menjadi syarat pada lazim, maka dia juga menjadi syarat pada malzum. Kaedah dia panggil fama kana syartan fil lazim wa huwa syartun fil malzum. Bila dia tadi menjadi syarat pada lazim, mana hayat menjadi syarat pada ilmu, maka dia juga hayat juga menjadi syarat pada malzum, pada ada sifat-sifat yang lain. Sebab tu ulama pukul sekali sebut sekaligus, hayat mengesahkan bagi ada sifat idrak dan sifat-sifat ma'ani yang lain. Ni payah ni. Senyap ni senyap apa je tahu? Tak, benda ni yang kita kena belajar, kita kena tahu. Tak senang-senang tak apa. Kita nak beri faham dulu. Sebab saya susah hati. Susah hati ni. Tauhid ni tak tahu. Tak kita dengar orang nak mengajar tauhid ni, hak mengajar tauhid ni mesti orang pandai lah. Ada saja salah kita kalau kita dengar. Tak kira hak pandai sih, kita tengok hak pandai, hak popular dah. Hak alim dah bidang lain, bila cakap tauhid ada silap. Ada saja silap. Tak kira siapa, profesor ke doktor. Kalau hak kita duk dengar dalam TV, dalam majalah kata bicara tentang ilmu sifat Tuhan, kalau saya tengok kok Allah, jadi kena kepala. Kalau hak yang tepat, kalau hak tak sesat tak apa, tapi kadang-kadang tak maknanya dia tak mufakat dengan kehendak ulama. Dia pergi cerita tu lari tajuk dia bagi. Lari tajuk. Dia sebut tu tak sesat, tapi lari tajuk. Kadang-kadang sifat lain pun dia buat inkishaf. Lalu saya tengok kudrat tu nyata, inkishaf. Ikut suka dia nak letak. Ada. Saya tak mahu sebut dalam majalah apa. Ikut suka dia nak letak pada. Tapi tak salah. Bukan macam nak kita saya sebut itu solusi tu. Ni hak tak salah, tapi dia panggil tak menepati kehendak ulama. Bukan dia lari pada tajuk dia panggil. Kena belajar semua ni. Saya pun kalau yang pandai pun mungkin barangkali pun ada juga. Mungkin kadang-kadang ada silap. Kita takut bila silap ilmu tauhid ni dia tak macam silap ilmu fiqh. Silap sehingga menyebabkan jatuh akidah. Jangan buat main ilmu tauhid ni, buat main. Jatuh akidah. Kita duk amal ibadat lama, kita jangan senang jatuh akidah, mengucap lah. Bukan senang begitu lah. Bila jatuh akidah, mengucap istighfar, mengucap taubat dia. Kita tahu lah amalan kita yang dulu kita duk beramal habis. Ni bila jatuh akidah, amalan kita yang dulu habis. Bukan kena qada, tapi dia pengen rangka, tinggal rangka. Kalau rumah ke tinggal rangka saja, habis dinding apa tak ada. Kalau kita mati lepas tu, gamak nak masuk syurga ke dengan tanpa hisab. Ni kita bimbang. Waliyahzabillah, kita minta minum. Mudah-mudahan hak majalah tu pun, hal itu yang saya sebut barangkali dia tersilap kot. Itu saya sebut barangkali. Tapi itu kalau betul-betul jatuh akidah. Barangkali mudah-mudahan tersilap kot. Jangan buat main. Yang apatah lagi kita hukum benda-benda yang Tuhan tak sebut dengan nyata. Dan Tuhan duk bersila lendik di atas arah. Tuhan ada tangan macam kita. Allah, ni kita bimbang takut. Yang terhenti atas idrak. Jadi idrak ni maknanya 3 sifat tadi, ilmu, sama' dan basar. Tetapi dikehendaki dengan terhenti atas idrak, atas sifat idrak, hanya khusus dengan ilmu. Tu kena tulis macam tu. Ni itu yang pertama.
Yang kedua, sifat-sifat ma'ani terhenti atas idrak. Bila dia kait begini, ada tak sifat ma'ani yang tak terhenti di atas idrak? Ada tak sifat ma'ani yang tak terhenti di atas idrak? Ada. Sifat ma'ani yang lain, macam putih, hitam, itu dia tak terhenti di atas idrak. Faham tak? Ni, dia kait yang terhenti ni, dia orang panggil na'at ni, dia panggil apa? Dia ada na'at lil ihtiras. Dia nak menyekat yang lain. Dia sebut sifat ni dia nak ihtiras, nak menyekat yang lain masuk. Dia panggil lil qaid. Dia sifat tu dia datang ke sifat nak kait, nak tambah. Dia ada datang sifat tu dia panggil kasyifah li bayanil waqi', nak menyatakan hakikat. Macam Allahul Qadir, Allah yang berkuasa. Tak sebut Qadir, tak apa dah. Al-Qadirul Muqtadir, tak sebut, tak apa dah. Tapi dia panggil nak bayan hakikat Tuhan. Itu. Dia panggil sifat lil kasyifah dia panggil. Dia panggil sifat lil ihtiras pun ada, sifat lil qaid. Di sini sifat-sifat ma'ani yang terhenti atas idrak. Bila sebut yang terhenti atas idrak, dia ada sifat ma'ani yang tak terhenti di atas idrak. Mana? Itu sifat ma'ani hak kita. Sifat ma'ani yang duduk pada makhluk. Mana? Putih. Putih nak kena ada sifat ilmu kan? Nak kena ada samak basah kan? Tak perlu kan? Sejuk, hitam, manis, masin, panas, dia tak perlu sifat idrak. Ini bila kait yang terhenti atas idrak. Apa maksud mengesah? Tak berapa faham lagi. Dengan makna, ini dia panggil taswir bagi mengesah. Dia nak menggambarkan lagi pada kita apa maksud mengesah. Dengan makna tiada membenar akal akan bahawa bersepakai zat Allah dengan satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu, melainkan apabila ada padanya pada zat ini sifat. Mana ini sifat? Satu itu, iaitu hayat. Nampak? Ini kalau kita nak baca secara senang, kita baca begitu ya. Maknanya dengan makna tiada membenar akal akan bahawa bersepakai, ini bersifat zat, ini zat Allah dengan satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani. Kalau kita pukul semua sifat-sifat ma'ani itu, sifat idrak dan sama basar kalam sampai dah kudrat idrak sama basar kalam. Kita masuk sekali dengan semua orang, kita gui sekali. Tapi kalau kita asing, idrak ilmu sama basar, yang lain tak panggil idrak. Bahawa bersepakai zat dengan satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu, melainkan ada padanya zat itu ini sifat mana? Iaitu hayat. Bab tu Syekh sebut hayat dulu kan? Hayat ni lah dia panggil musahhihah. Dia mengesahkan bagi ada sifat-sifat yang lain. Ini kalau kita cakap secara umum, hayat mengesahkan ada sifat-sifat yang lain. Mana maknanya? Tapi kalau kita cakap secara detail sikit, hayat ini dia mengesahkan bagi sifat ilmu. Dia mengesahkan bagi ada sifat ilmu, dan sifat ilmu itu dia mengesahkan bagi ada sifat-sifat yang lain. Tetapi oleh kerana ilmu ni dia nak ada, dia kena ada hayat, maka yang bergantung dengan ilmu juga dia bergantung dengan hayat. Tapi kalau cakap secara umum, sifat hayat ni yang mengesahkan ada sifat-sifat yang lain. Itu kalau kita cakap secara umum. Cakap secara detail, dia kena cakap begitu. Hayat itu dia mengesahkan bagi ilmu, dan dia mengesahkan bagi yang lain. Tetapi ilmu tu lazim bagi kudrat iradat ilmu dan kalam, dan kudrat iradat kalam. Dan hayat tu syarat pada ilmu, dan ilmu syarat pada yang lain. Dia syarat pada ada yang lain. Dengan makna tiada membenar akal bahawa bersepakai zat dengan satu sifat di ma'ani itu, melainkan apabila ada padanya ini sifat, maka ia, sini mudah sikit, ia hayat. Jaga ia tu, silat letak ia habis. Maka ia hayat
dengan dikira-kirakan dia. Dikira-kira tu dia, ini pada akal. Maka ia hayat dengan dikira-kirakan dia ni pada akal bagi Allah Ta'ala lah. Seolah-olah, itu khabar dia. Maka ia tu dia panggil mubtada. Seolah-olah hayat itu syarat. Kenapa faham? Seolah-olah bukan syarat. Seolah-olah syarat. Seolah-olah syarat bagi ada sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu. Dia seolah-olahnya syarat. Dia bukan syarat hakiki. Dia panggil syarat ta'akuli. Dan dia panggil syarat ta'akul. Dia bukan syarat hakiki ataupun syarat husuli ataupun syarat tahakkuki. Dia hanya orang panggil hanya syarat ta'akuli saja. Dia bukan syarat yang sebenar-benar dah. Dia bukan syarat nak ada dan bukan syarat nak wujud. Dia bukan syartun hakikiyun, bukan syartun husuliyun, bukan syartun tahakkukiyun. Karena syarat ni mesti taqaddum dan ta'akhur. Dia syarat ni dia mesti ada taqaddum dan ta'akhur. Syarat semayang mesti kena syarat semayang baru wuduk. Wuduk kena ada dulu baru semayang. Syarat semayang tu dia panggil masyrut. Wuduk tu dia panggil syarat. Syaratnya menutup aurat. Menutup aurat dulu baru semayang, bukan semayang dulu baru menutup aurat. Dia bila sebut syarat, dia mesti taqaddum dan ta'akhur. Kalau hayat tu syarat betul-betul, maknanya kena ada hayat dulu baru datang sifat yang lain. Nampak tu dia Syekh sebut seolah-olah. Maka ia hayat dengan dikira-kirakan dia bagi Allah Ta'ala seolah-olah syarat. Ini bukan syarat hakiki, bahkan dia punya syarat ta'akuli. Syarat kalau nisbah berfikir kan, mesti kena ada hayat dulu. Syarat bagi ada sifat-sifat ma'ani yang seperti itu. Maka bukannya nya hayat. Jaga nya. Dia nak pergi buangnya. Maka bukannya nya hayat itu syarat pada wujud. Jadi pada wujud sifat ma'ani yang lain. Maka bukannya nya hayat syarat pada wujud. Ini wujud sifat ma'ani. Hanya apa? Seolah-olah syarat. Seolah syarat. Kerana apa? Kerana wujud sekalian sifat ma'ani tidak bermula. Ada sifat ma'ani bukan ada bermula. Tidak permulaan. Sedia kala. Maka tidak tahakkuk. Tak terjadi dan dahulu tidak tahakkuk ni tidak terjadi dan mesti dahulu salah satunya nya ma'ani atas yang tinggal ini daripada ma'ani yang baki, yang tinggal yang baki. Seperti tahakkuk dahulu syarat atas masyrut. Ni nak tahakkuk, nak terjadi, nak wujudnya sifat-sifat ma'ani yang lain, dia tidak terhenti di atas nak kena ada salah satu dulu. Seperti mana nak tahakkuk, nak terjadinya, nak terlaksananya semayang kena ada wuduk. Tidak bermuat. Maka tidak tahakkuk dahulu salah satunya ma'ani atas yang tinggal, ini yang tinggal atas yang baki daripada yang lain. Mana apa? Tak tahakkuk nak jadinya, nak adanya kudrat iradat, nak kena ada hayat. Tak tahakkuknya nak ada hayat, kudrat iradat, nak kena ada ilmu. Tak tahakkuknya nak kena ada ilmu, kudrat iradat, nak kena ada sama. Tak. Seperti tahakkuk kena ada dahulu syarat. Jadi seperti wuduk atas masyrut seperti semayang. Dia tak mesti. Kalau syarat, dia mesti kena ada wuduk dulu baru ada masyrut. Dia kena ada syarat dulu baru masyrut. Kena ada wuduk dulu baru semayang. Wuduk tu syarat, semayang tu masyrut. Habis tu kenapa dipanggil seolah macam syarat juga? Sehingga Syekh menyebutkan, mengatakan hayat tu mengesahkan bagi ada yang lain. Hanya nya tu ada makna. Hanya hayat tu syarat pada tasdik. Tasdik ni benar akal jua. Akal nak benar mesti kena ada hayat dulu.
Bila kita faham ya. Kita akan cecah. Pada kitab ni, kitab Baqarah, kalau kita faham betul yang disebut idrak ni, baca kitab Arab boleh, tak payah mengaji. Tapi kalau kita mengaji kitab Faridah, kitab yang lain, tak semestinya kita boleh baca kitab Arab. Tapi kalau yang dalam kitab ni dah saya pernah sebut ni, kalau nanti kalau dah habis, boleh buka kitab Arab, saya jamin. Buka lah kitab Arab hak di dalam. Hak di luar bukan dalam. Sebab apa? Dalam kitab Baqarah ni kitab pelik. Mana idrak ni, kitab-kitab Jawi jarang sebut ni. Yang mengesahkan ada bagi ada yang lain. Dia cukup halusi situ. Baik. Seperti tahakkuk dahulu syarat atas masyru'. Syarat ni apa dia? Syarat ni ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'. Ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'. Suatu yang terhenti ke atasnya oleh adanya sesuatu. Makna nak adanya sesuatu terhenti di atas dia. Nak ada semayang terhenti di atas wudu. Tak ada wudu, tak ada semayang, tak sah semayang. Itu syarat. Syartu ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'. Tetapi cuma dia ni wa kana kharijan min haqiqatihi. Tapi dia keluar daripada hakikat suatu. Kana kharijan an haqiqati. Dia keluar daripada hakikat. Ni syarat tak buat dia pun tak sah semayang. Rukun pun kalau tak buat tak sah semayang. Kan? Rukun juga ma yatawaqqafu alaihi syai'. Apa beza rukun dengan syarat? Cuma syarat ni kalau tak buat dia pun tak sah semayang. Tapi dia bukan mahiyah ataupun hakikat semayang. Dia luar daripada mahiyah semayang. Rukun ni pula tak sah semayang kalau tak buat dia. Tetapi dia ni orang panggil dakhilan ataupun juz'an min mahiyah. Dia ni juzuk daripada mahiyah hakikat semayang. Apa semayang? Ialah rokok, sujud. Rokok, sujud lebih rukun. Tapi wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, dia ni bukan diri semayang. Dia luar pada semayang, tapi tak buat dia tak sah. Ini panggil syarat. Asyartu ma yatawaqqafu ala syai' wa kana kharijan an haqiqatihi. Tetapi dia luar daripada hakikat sesuatu. Ataupun dalam ibarat lain panggil an mahiyah, daripada mahiyah sesuatu. Dan syarat ni dia pelik. Syarat ni ma yalzamu min adamihi adamul masyru'. Saya hurai syarat ni nak faham betul-betul kenapa kita tak boleh kata syarat betul-betul. Hayat tu menjadi syarat, bukan soalan, syarat semua. Syarat ni ma yalzamu min adamihi adamul masyru'. Lazim daripada tidak ada dia tidak ada masyru'. Tak ada dia tak adalah masyru'. Tak ada wuduk, tak ada semayang. Tetapi wala yalzamu min wujudihi wujudul masyru'. Tapi tak lazim bila ada dia kena ada masyru'. Contohnya kita ambil wuduk kita tak semayang, boleh? Tak, kita ambil wuduk kita tak semayang, tak ada masalah. Itu dia panggil wala yalzamu min wujudi wujudun wala adamun. Syarat ni lazim daripada tiadanya tiada masyru'. Tapi kalau tak ada dia, tak ada semayang. Kita nak buat masyru' tanpa buat syarat tak boleh. Tapi kita nak buat syarat tanpa buat masyru' boleh. Kita nak semayang tanpa ada wudu tak boleh. Tapi kita nak berwudu tanpa semayang boleh. Haji senyap apa tu? Faham? Senyap faham tak apa? Nak lawan nak tanya boleh Haji. Nak tanya boleh. Kita ni memang saya sebut dah. Saya nak fokus sini. Kena faham kenapa saya nak sini je tempat selok. Ni di sini ni tempat cukup istimewa. Ada yang lain datang pun yang duk mengaji kat saya di mata-mata tempat. Dia cemburu bila dia masuk dalam kuliah. Dia cemburu. Bapa ustaz tak pernah beritahu tempat lain. Ni saya cerita kalau payah ni faham. Memang sini sebab apa? Golongan cik pandai yang ada ni yang boleh-boleh insya-Allah. Sebab tu yang saya cerita. Tempat lain saya nak cerita saya tak gamuk. Kan saya nak cerita di masjid macam ni. Masjid minggu depan tu imam telefon dah. Ustaz. Ustaz dia datang. Kami tak faham. Sini tempat saya nak luk. Dia faham kalau benda payah tu passion dia.
Bukan saya nak pergi payah sini tak. Memang sini macam tu. Dah permintaan saya dan surat pun macam tu. Salah surat pun. Tak mau baca orang kampung. Dan saya pun tak bersyarah. Saya bukan duk bersyarah. Bersyarah ni tuan-tuan boleh cakap kepada saya. Ustaz banyak ni. Lepas tu saya tak bersyarah, saya tak hurai. Saya tak bersyarah, tak cakap isu-isu tak. Saya fokus dalamnya. Ni ustaz tak nak masuk isu semasa langsung ni. MH mana tak jumpa lagi. Sedap. Kita di sini tempat ilmu. Saya akan fokus ni. Saya akan hurai bersangkut dengan ni dah. Kalau nak kena pergi tempat lain. Saya kat tempat lain saya cerita sikit lah. Kalau di sini tak, saya akan fokus. Jadi kalau saya hurai pun berkaitan dengan ni saya. Saya tak mau bawa ke orang lain tu, tuan-tuan boleh bercakap pada saya. Ini syarat. Ma yalzamu min adamihi adamul masyrut. Tapi wala yalzamu min wujudi wujudun wal adamun. Tak lazim ada dia, kena ada masyrut dan tiada masyrut. Tak lazim. Dia boleh ada dia wudu tanpa ada semayang. Tapi semayang tidak boleh ada kalau tidak ada wudu. Baik. Ini maksudnya seperti tahakkuk dahulu syarat atas masyrut. Hanya syarat pada tasdik akal jua. Hanya kalau kira nak benar akal, kenalah ada hayat dulu. Dan nak berfungsinya kudrat dan iradat, kena berfungsi dulu ilmu. Dia panggil takluk lah fungsi ni. Tuhan nak mencipta, Tuhan nak menentu, mesti kena tahu. Ini saja. Jadilah setakat tu. Dan bukanlah hidupnya Allah itu dengan roh. Allah Ta'ala bukan hidup dengan roh. Setakat tu dulu, insyaAllah kita akan sambung pada sesi yang kedua. InsyaAllah mudah-mudahan kita faham dan kita dapat memantapkan lagi ilmu kita dan akidah kita, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya nak buat pengumuman kena hari ni tak amai lah. Ni borang derma untuk pondok saya di luar sana. Kalau siapa yang rasa dia nak bagi banyak, dia boleh ambil banyak mana pun. Tapi kalau masa tak bagi, jangan nak bagi banyak. Kalau nak letak di masjid ke, kalau ada surau tu letak di surau, jangan ambil kat ada surau. Di luar sana banyak lagi. Ada berkotak yang saya buat mai. Ni dalam proses buat pondok. Alhamdulillah duk naik dah. Pondok pun ada dalam 10 biji dah. InsyaAllah siap nanti, insyaAllah kita buat rombongan pergi Belan. InsyaAllah. Lain dalam proses. Jadi borang tu dah ada di luar. Saya tak sana supaya siapa yang nak ambil dia boleh ambil. Di sana banyak mana nak ambil pun boleh. Banyak lagi itu. Dan kalau yang ada masjid dan surau tu, ambil lekat. Siapa yang pak mentua dia datuk ke, ayah dia datuk ke, adik dia datuk ke, abang dia datuk ke, bagi. Minta tolong. Itu untuk derma, untuk pondok saya, insyaAllah. Pondok tu nanti ada cerita dah dalam tu. Jadi tu tanah Cina yang saya ambil. Tanah Cina di Pulau Pinang. Jadi saya ni kira-kira di Pulau Pinang ni hebat, orang kaya lah. Bahawa di Pulau Pinang ni Cina beli tanah Melayu. Melayu semua jual tanah kat Cina. Tu beli benang-benang pun di Kalimantan Poh tu, atau di Pulau Pinang, benang-benang tu di Semampai tu bukan benang orang Melayu ni. Saya dah tanya semua dah, kami nak beli habis. Semua tanah Cina. Ada Melayu jual pula, dia pula ambil upah kat Cina. Kita nampak macam benang dia. Tu. Tapi kami alhamdulillah rezeki, tanah pun jadi murah. Kepada kami nak ambil tu jadi masalah tanah tu. Kami masuk juga. Ya alhamdulillah. 3 ekar lebih dapat 600,000. Kira murah lah di Pulau Pinang. Tapi dia pun dah tak boleh nak buat apa. Dia ikut dia tak maju lah. Sebab harga nilai tanah tu dah 3 juta. Tapi dah 5 tahun lepas punya cerita, kami tunggu juga, sabar juga, lawan berdoa. Berkat doa daripada yang lain. Alhamdulillah dapat. Jadi tanah tu tanah Cina. Jadi orang terkejut, ustaz ambil tanah Cina di Pulau Pinang. Saya ambil tanah Cina, saya hebat masa tu. Tanah Cina aku beli. Tanah Cina. Kemudian pula bila kami dah dapat tanah tu, Persatuan Cina di Pulau Pinang buat tak benarkanlah Cina-Cina jual. Tak benarkan Cina-Cina jual. Kalau nak berhutang, jangan jual tanah, kami boleh bagi. Jangan jual tanah selepas kami dapat. Barangkali itulah tanah terakhir di Pulau Pinang yang dapat boleh buat pondok pula. Yang pelik dapat beli boleh buat pondok.
Tapi guru saya sebut, bahawa Mak Mawi dia kata, kamu boleh beli tanah ni bukan kerana buat pondok saya datang. Kamu boleh ambil tanah Cina. Ini perang jihad yang besar dia. Pondok tu nombor 2 dia kata. Nombor 1, kamu boleh ambil tanah Cina. Allahu Akbar, boleh ambil tanah Cina ni Pulau Pinang. Tu, minta inilah. Tuan-tuan untuk ambil korang tadi, untuk ada bagi kepada sesiapa dan dermalah sekadar mana yang perlu. Ikhlas. InsyaAllah banyak mana apa ambil insyaAllah. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdan yuwafi ni'matahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala taqabbal minna du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antal wahhab waftah alaina futuhal alim bi rahmatik وانشر علينا برحمتك يا رب ونسألك اللهم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا